Bagan Serai, jarang-jarang saya dengar. Alhamdulillah. Selepas Bagan Serai, Limbang bersedia. Okay. Alhamdulillah dan terima kasih pada Tan Sri Pengerusi. Assalamualaikum dan salam bahagia semua sekali. Ucapan terima kasih diucapkan kerana diberi laluan untuk mengambil bahagian. Saya akan memulakan dengan 00900 iaitu projek KTMB. Saya akan cuba bincangkan Tan Sri Pengerusi iaitu 4 aspek yang saya akan bincangkan. Yang pertama sekali, masalah yang sama seperti yang YB Putatan telah sebutkan tadi, iaitu di kawasan saya pula, iaitu di Bagan Serai, terdapatnya projek landasan berkembar Ipoh Padang Besar. Didapati penduduk di Parit Haji Type 3 menghadapi masalah untuk menyeberang jalan untuk ke masjid, ke sekolah dan juga ke pekan. Disebabkan kerana jalan kereta api yang tinggi melalui, iaitu menghalang perjalanan mereka ini. Oleh demikian, apa yang kita dapati bahawa sebelum pada ini mereka memang mempunyai hak laluan di situ, tapi sekarang ini hak mereka telah pun dirampas oleh iaitu projek kereta api tadi. Yang kedua, masalah yang saya ingin kemukakan iaitu keadaan kos yang begitu daif. Seperti mana di sini saya ada gambarnya sekali, iaitu mengenai dengan kos ASC 2144 dan juga ACS 2180, di mana kita dapati bahawa penyambung di antara kos tadi, iaitu dia katakan joining slab ini begitu daim sekali, dan ini akan mengundang suatu malapetaka yang ada. Jika sekiranya kalau sampai bilakah kita perhatikan bahawa perkara ini berlaku. Sebab apa? Saya pernah iaitu 2-3 kali naik kereta api dan mendapati bahawa perkara ini masih juga berlaku. Jadi takkanlah tak boleh diperbaiki keadaan ini. Adakah kita nak memerlukan bila berlakunya kemalangan barulah kita nak ambil tindakan. Jadi ini adalah sebagai satu perkara yang tidak wajar dilakukan. Di samping daripada itu juga, apa yang kita dapati bahawa di dalam sistem kereta api ini, kita dapati bahawa sistem PA sistemnya ialah tak berfungsi. Jadi apa yang saya pernah berlaku, iaitu saya pernah lihat dan alami, iaitu seorang daripada penumpang, dia nak turun di Rawang, tapi sebabkan waktu pagi, subuh, lebih kurang dalam pukul 4 pagi, kereta api itu tak ada pun memberikan iaitu PA sistemnya, pengumuman. Jadi dengan cara tak disedari bahawa dia dah terlepas pada Rawang dan dia terpaksalah turun di Kuala Lumpur. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita perhatikan bahawa mengenai dengan program yang dikatakan sebagai program iaitu RM RM1, iaitu satu kempen yang telah dilakukan oleh pihak kereta api. Apa yang saya perhatikan iaitu mengenai program ETS, iaitu Electric Train Service, adalah satu perkara yang agak mengecewakan, kerana apa yang saya dapati bahawa program ETS ini akan dijadikan sebagai anak syarikat kepada KTMB. Apa yang patutnya iaitu kita dapati bahawa ETS ini sewajibnya menjadi hak milik KTMB dan secara langsung dan mutlak, bukanlah diberikan kepada anak syarikat sebagaimana yang kita perhatikan. Sebab apa? Jika sekiranya kalau kita berikan pada anak syarikat, maka anak syarikat ini akan mengambil pekerja-pekerja baru semua sekali. Dan apa yang peliknya bahawa ATS ini, kalau katalah dia dijadikan sebagai satu anak syarikat, dia akan menggunakan semua sekali peralatan yang ada pada KTMB. Jadi umpamanya rail, jika sekiranya kalau rail tu, kalau dia nak buat KTMB iaitu dengan anak syarikat, maka buatlah rail yang baru. Ini kita perhatikan bahawa kita dapati bahawa kebanyakan proyek-proyek di KTM ini selalunya yang menguntungkan diberikan diswastakan, sedangkan yang rugi-rugi diberikan kepada KTMB. Jadi apa yang saya nak kemukakan iaitu bagaimanakah jika sekiranya kalau keadaan ini berlaku, sudah tentu, sudah pastinya rancangan iaitu program RM1 tidak akan berjaya. Sebab apa? Yang dia hanya mengalami kerugian. Sebagai satu contoh yang lain,
saya dapati pusat kargo di Ipoh telah pun diswastakan. Malah kalau kita perhatikan kargo-kargo, umpamanya kalau kita perhatikan di stesen kecil, dia stesen kecil sahaja yang menerima, iaitu misalnya pengantaran motosikal dan barang kecil dikendalikan oleh KTMB, iaitu stesen kereta api yang tempat kecil. Tapi yang besar-besarnya, umpamanya di Ipoh, di Taiping, semuanya telah pun diswastakan. Jadi bilakah masalah ini akan iaitu KTMB ni akan dapat untung? Itu yang kita perhatikan. Jadi apa yang saya harapkan, cubalah ambil perhatian kepada pihak pengurusan. Janganlah sekali-kali iaitu program ATS ini diswastakan lagi. Sebab apa? Kalau diswastakan, dia akan menganaktirikan semua sekali, iaitu kepada kaki tangan kereta api yang ada. Jadi dengan itu saya rasa itulah 3 aspek yang saya ingin kemukakan, dan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih.